pada kitab muka surat 69. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Tuan Imam dan kuasa, pimpinan masyarakat, para asatizah dan tuan haji, puan-puan najah, ibu-ibu, bapa-bapa, saudara, anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, ucapan syukur banyak-banyak pada Allah Ta'ala kerana Allah masih lagi pilih kita berada di tempat yang cukup baik ini. Mudah-mudahan kita letakkan diri tempat baik ini sebagai satu usaha untuk kita jadi baik, ya. Walaupun tempat itu tak menjadi jaminan untuk kita baik, ya. Ada orang duduk di tempat yang baik tapi tak jadi baik. Ada orang yang duduk di tempat tidak baik tetapi jadi baik. Yang lebih teruk lagi, ada orang duduk tempat baik tapi buat benda tak baik. Itu lagi berat lagi lah. InsyaAllah hari ini kita sambung pada muka surat 69. Hadis ni agak panjang tuan-tuan sekalian, ya. Kita bacakan daripada muka surat 68 tu kan, bawah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah Ta'ala yudnil mu'min wa yada'u alaihi kanafah wa yasturuhu minan nas wa yuqarriruhu bidhunubih fayaqulu ata'rifu dhanban kada ata'rifu dhanba kada fayaqulu na'am ay rabbi hatta idza qarrarahu bidhunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu qad halak qala fa inni qad satartuhu alayka fid dunya wa ana aghfiruha laka yawm thumma yu'ta kitaba hasanatihi biyaminihi wa amma al-kafir wal munafiq fayaqulu ashhadu haula alladhi kadhabu ala rabbihim ala la'natullahi ala zalimin. Rawahu Ibnu Majah an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menghampar ia akan mukmin, menghampar ia akan mukmin, maka diletak ke atasnya akan kepeliharaannya dan ditutupnya akan dia daripada manusia dan perikrarkan dengan segala dosanya. Berfirman ia, adakah kamu tahu dosa bagian-bagian? Tahukah kamu kesalahan bagian-bagian? Maka jawab mukmin, ya tahu, ya Tuhanku. Hatta apabila mengaku ia di hadapan Tuhannya, dan yakinlah ia
bahasa dirinya itu sudah binasa. Berfirman Allah Ta'ala, maka sesungguhnya aku telah tutup dosa engkau di dunia dan aku ampun akan bagi engkau sekarang. Kemudian diberi surat amalannya ke tangannya dari sebelah kanan. Dan ada pun orang kafir dan munafik, maka berkata segala saksi, inilah dia mereka yang berdosa di atas Tuhan mereka, bahawa sesungguhnya laknat Allah itu atas orang yang zalim. Hadis ni dia cerita di akhirat besok ni Allah bentang hampa di depan hamba-hamba dia ini akan segala dosa-dosa dia hak dia buat dulu. Nah, jadi Allah bentang dosa-dosa ni, lalu Allah tanya bersangkutan dengan dosa yang dia buat. Sebagaimana yang kita tahu sebelum daripada ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mula-mula dia tanya, dia bentang, dia suruh iqra' kitabak, baca semua hak tu tulis dalam buku hang ni. Jadi bila Allah Ta'ala kata iqra' kitabak, baca semua ni buku amalan hang, tolong baca sendirilah. Takkan nanti kalau orang baca hang kata orang tu bohong baca. Kalau orang lain yang baca, takut orang kata dia baca salah. Lah kamu baca sendiri. Kita pun baca prok-prak baca. Habis kita baca, Allah Ta'ala tanya, hang mengaku tak semua hak tulis itu? Yang hang baca tadi tu mengaku ke tak? Daripada mula kita dikira dosa sampai kita mati itu semua kita baca. Allah tanya, betul tak tulisan tadi? Maka kita kata betul lah. Yang kedua, Allah tanya, ada tak apa-apa yang terkurang atau terlebih? Yang amalan yang hang buat aku tak tulis. Ada ataupun dosa hak tak buat aku tulis dosa. Ataupun amalan baik hang buat aku tak tulis. Ada tak? Ada tak dalam tu sepanjang hang baca tadi? Maka jawab kita, ya Rasulullah, ya Allah, semua ada belakang. Lalu ada orang tanya, dia boleh ingat ke Ustaz? Tuan-tuan jangan caralah bab tu nya. Ada. Jadi Allah boleh bagi ingat semua. Lah ni pun kita boleh ingat, tuan-tuan. Tambah-tambah dosa, tuan-tuan pernah lupa tak dosa? Daripada mula hampa dulu balik sampai lah ingat dosa kita. Semua ingat satu persatu. Sepak cikgu, bubuh, garam lah mutu cikgu, semua apa buat? Main teruk, tuan-tuan hampa tak sembayang. Tuan-tuan sekalian. Tak. Jadi bermakna tuan-tuan sekalian, ingat. Habis dua kan? Soalan ketiga pula Allah tanya. Adilnya Allah Ta'ala tadi. Yang ketiga, Allah tanya, ada tak apa-apa alasan lah di atas dosa-dosa yang buat tu, ada alasan tak? Tak semayang kenapa, contohnya tak puasa, ada alasan? Kok lah ada alasan patut kau tak boleh tulis macam ni, aku macam ni, kan tak? Ada, aku bukan tak nak semayang tapi aku terlupa, contohnya. Ada tak? Dia kata. Jawab kita, tak ada, ya Allah. Jadi yang dibaca oleh kita semua betul, tak ada satu pun kekurangan atau kelebihan terdapat dalam catatan itu, dan kita sendiri tak ada alasan. Sebab kerja agama ni tuan-tuan, hang buatlah apa alasan, Allah Ta'ala tetap akan hukum hang. Sebab tugas kita ni Allah jadikan hamba. Bila hamba kerja dia, bila Allah suruh, fikir macam mana segera nak buat. Alasan ni tak ke atas dunia je tuan-tuan boleh pakai untuk pelepas nafsu kita, pelepas kehendak kita duk berasa lega. Tapi hakikatnya tuan-tuan sekalian, Allah sebenarnya Allah tahu kenapa kita tak buat. Tidak tuan-tuan? Ni kenapa tak bayar zakat ni? Kita kata mana bayar zakat, macam mana hutang keliling pinggang sebagainya kan, macam-macam alasan kan, nak pelepas diri kita saja. Hakikatnya Allah tahu kenapa hang tak bayar. Jadi sebab itu dalam hadis ni
mengaku sajalah. Mengaku dalam erti kata, memang sungguh aku buat ya Allah. Kita tak ada alasan dah mengaku. Bila kita mengaku ni tuan-tuan sekalian, kita tahu dah ke mana kedudukan kita. Rupanya pengakuan itu sebenarnya masih mengundang keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sampai teratur orang bagi peluang kat kita. Maka sebab itu kita ni jangan duk cabar Allah Taala. Kita salah, kita mengaku salah, taubat. Jangan cabar Allah Taala. Tengok kalau apa yang saya buat tak betul, saya akan kena macam-macam dah. Muntah darah, perut kembung. Dan jangan cabar Allah Taala. Allah Taala dia boleh timpakan balak kat kita. Tak payah tunggu kat Mekah. Section 8 ni boleh. Jengka 8 pula. Duk biasa duk pergi jengka semua. Hari ni section bertukar pergi jadi jengka juga. Jadi bermakna kalau kita salah, kita tahu salah, kita mengaku. Jangan bela kesalahan ni. Tak untung apa pun. Tapi bila hang mengaku dan minta taubat, sebanyak buih di lautan pun Allah ampunkan kita. So kenapa tak nak benda ni nya? Tuan-tuan sekalian, sebab itu Yusuf Al-Qaradawi sebut, antara sebab manusia menangguhkan ampun, menangguhkan taubat, dia tak banyak. Dia bagi 5 saja. Tadi saya tak nak buat 5, saya buat 1 sudahlah. Sebab benda ni saya pernah sebut dah. Hampa pun dah tulis, tak percaya, try buka lah, tunggu. Baik. Kata Yusuf Al-Qaradawi, punca antara 5 salah satunya ialah apa? Mereka itu tertipu dengan sifat pengampun dan penyayang Allah. Ada tertipu dengan tu. Dia kata yang kau nak marah-marah sangat, kenapa? Allah kan maha pengampun. Sedap tuan-tuan. Memang Allah pengampun, tapi kalau hang tak minta ampun, hang tak mengaku salah, macam mana Allah nak mengampunkan kita? Itu maksud Yusuf Al-Qaradawi. Memang Allah pengampun, tapi jangan terkeliru dengan sifat pengampunan Allah Ta'ala ni. Memang dia sifat pengampun, tapi kalau hang saja buat, hang nak cipta bala, hang nak tempah bala, nak cabar Allah Ta'ala, Allah jangan ingat Allah hanya ada pengampun sifat. Dia ada maha keras balasan, dia maha balas dendam, macam-macam sifat Allah. Jangan duk kaji Ar-Rahman Ar-Rahim saja. Tu macam-macam lagi sifat yang ada pada Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Tapi kalau bagi orang kafir, orang munafik, tuan-tuan, Allah Ta'ala dengar apa-apa dah. Ya, cuma Allah sebut mereka ini adalah mereka yang mendustakan Tuhan mereka, dan atas mereka laknat daripada Allah dengan sebab kezaliman mereka. Zalim apa? Zalim dengan perangai mereka. Yang kafir zalim dengan diri dia, yang munafik zalim dengan diri dia di atas dosa-dosa yang dia buat. Tuan-tuan sekalian, ya, mudah-mudahan kita ini terdidik dengan hadis ini supaya sentiasa mengaku kesalahan. Tuan-tuan sekalian, dalam hadis kursi Allah sebut, untuk apa kamu tak mengaku dalam keadaan Allah tahu kamu buat? Hadis kursi kata, yang hang tak mengaku tu sebab apa? Kalau hang tak mengaku pun Allah tahu. Jadi lebih baik hang mengaku, betul tak tuan-tuan? Contohnya ada kawan kita tahu dah perangai apa tu, kita punya mistake kan. Tiba dia kata hang buat tadi dah, aku tak buat. Buat apa tuan-tuan? Dia tahu nak semua ada dah CCTV. Lebih baik hang mengaku yang aku buat. Kan selesai masalah. Jadi kalau Allah Ta'ala kata, buat apa hang tak nak mengakunya? Kalau hang tak mengaku, aku tahu dah hang buat apa. Jadi kenapa tak mengaku? Hang mengaku, hang minta ampun, aku ampunkan dosa kat hang. Apa masalah kau? Aku bukan minta bayaran untuk ampunkan dosa macam setengah agama. Hang nak aku ampun, beri $1,000 ke? Aku ampun dosa hang. Allah bukan nak duit, nak ampunkan kita. Jadi apa masalah kita? Susah sangat kena mengaku, tuan-tuan. Kalau depan Allah kalau dengan Allah pun kita tak mengaku salah kita, dalam keadaan orang semua tak tahu, yang tahu kita sendiri pun kita tak boleh mengaku, jangan harap dia boleh mengaku kesalahan depan manusia. Depan manusia ni tuan-tuan, ada tak?
Ya tak? Dia boleh mengaku kan? Sedangkan ramai orang tahu dia. Memang dia buat sungguh. Agak-agak dia mengaku. Dia tak mengaku. Dalam keadaan semua orang tak tahu, hanya Allah yang tahu pun dia tak mengaku. Bayangkan kalau semua orang tahu, lagi dia tak mengaku. Faham tak ni? Tu aku tak tahan. Tuan-tuan sekalian. Ada serentak bunyi faham. Setengah tempat 3-4 orangnya. Ada ni mungkin dia macam choir ni okey. Maknanya kalau dalam keadaan orang semua tak tahu, kita tak boleh mengaku salah kita. Mana jaminan kalau orang tahu kita mengaku, lagi kita tak mengaku. Itu sebenarnya ketakwaan itu mendidik untuk kita cari redha Tuhan. Itu maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum al-amalu an yutqinah. Bahawasanya Allah Ta'ala itu amat kasih ia apabila berbuat seseorang akan satu pekerjaan, maka diperelokkan akan dia. Ini dia. Ini Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala kata, bila hang diberi satu pekerjaan, buat yang paling elok. Ini orang tak tahu ni. Sebab tu tuan-tuan sekalian, bila kita bercakap tentang kerja lah. Bulan lepas saya cakap dah tentang kenapa kita kerja, kan? Kenapa kita isteri taat pada suami, kenapa kita wajib taat pada mak bapak. Tu saya dah terang bulan lepas. Harap-harap tak lupalah. Mudah-mudahan lupa, tuan-tuan sekalian. Jadi nak sebutnya, kita dah tahu kerja tu Allah suruh. Dia nak kita bekerja tu sebab Allah suruh. Enak? Bila Allah suruh, dia jadi apa? Benda itu jadi ibadah. Betul tak tuan-tuan? Solat. Kenapa kita solat? Sebab Allah suruh. Bila Allah suruh, maka solat itu adalah ibadah. Bila kita anggap solat itu sebagai ibadah, maka sudah pasti kita takkan buat benda yang bertentangan dengan etika semayang. Kita tak berani nak tinggalkan rukun dia. Kita tak berani nak nak culah-culah dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita tahu solat itu ibadah dan Allah suruh kita solat. Macam tu juga dengan kerja. Bila kita faham itu kerja tu Allah suruh, maka tuan-tuan sekalian, kita takkan buat sesuatu yang bertentangan dengan konsep kerja yang telah diterapkan oleh agama kepada kita. Tapi hari ni orang tak rasa kerja tu sebagai ibadah. Sebab apa? Sebab dia kerja kerana dia nak gaji, bukan kerana dia nak dapat pahala. Ni teknikal ya, nampak tuan-tuan? Nampak teknikal kan? Padahal gaji tu kalau kita tak niat pun dapat. Nak tuan-tuan pernah tak kerja nak ada pencen-pencen ni kan? Pernah tak dapat gaji kerana tak niat? Tak. Bulan ni gaji tak ada. Sebab apa kau tak niat? Tak ada. Ada. Jadi bermakna kalau kita apa panggil, kita tak terfikir pun kerja untuk gaji, memang kita dapat gaji dah. Masalah kita barakah tak barakah tu suku kiralah. Tetapi bila seseorang fikir itu adalah ibadah, maka dia akan jaga benda tu. Ini yang Allah ajak kat kita. Bahkan daripada bila Allah ajak satu perkara yang baik, bermakna kita tak boleh buat lain daripada yang Allah suruh. Sebab tu kalau kita tengok Islam, tuan-tuan sekalian, hari ni orang mula nampak Islam kan. Ni ada virus baru ni kan. Dulu kita ingat Toyota Corona ya. Lah ada virus baru, tuan-tuan sekalian. Tak apalah. Ini kerja Tuhan belaka lah. Cuma yang kita nak sebutlah tuan-tuan, kalau kita perhati tengok kajian-kajian yang terbuat takhir ni lah, maka adalah keluar arahan cara-cara mencegah penyakit ni kan, dari tersebar merebak, tuan-tuan kan. Kalau kita tengok Islam dah sebut lama dah. Sebagai contoh, Nabi kata bila seseorang itu menguap, Nabi suruh tutup mulut. Padahal menguap ni bukan keluar air apa-apa pun. Tuan-tuan ada menguap keluar air? Keluar air. Ada ke tak ada? Tak ada.
itu pun Nabi suruh tutup. Ini kan pula bersin. Nah, tapi kerana kita tak faham, kita tak rasa benda tu ibadah, tutup mulut ketika bersin itu tak ibadah. Sebab tu kita tak buat. Islam ajak lama dah. Kalau menguap yang tak keluar apa-apa ni pun, cuma bunyi yang keluar. Oh, bunyi. Serupa badak ayak, tuan-tuan sekalian. Dia tengok jenis perut. Kalau perut besar, dia kuatlah bunyi tu. Jadi maknanya kalau ketiga mana orang menguap saja Nabi kata katuk pi mulut tu. Ni kan pula bersin yang keluar macam-macam macam keluar kan. Di sini mungkin ada doktor, kalau salah tolong bagi tahulah. Kawan saya ni dia antara pegawai besar di Kementerian Kesihatan, dia hantar mesej punya panjang kat aku. Ni kalau bersin benda ni keluar banyak peratus dia. Aku tak nak ingat dah lah. Cuma aku hantar good sajalah. Tapi nak ceritanya banyak benda yang keluar bersin. Islam awal-awal dah kata. Mari kita tengok tuan-tuan. Dalam semayang. Mari kita tengok dalam semayang. Dalam semayang tuan-tuan sekalian, tengah-tengah semayang tuan-tuan sekalian, keluar daripada mulut kita sesuatu. Contoh sebelum semayang kita makan chicken chop. Tuan-tuan sekalian, tengah semayang keluar chop. Chicken habis dah. Baik tuan-tuan sekalian. Dia tinggal chop terselit kat bibi, duk baca Fatihah, dengung kuat sangat apa. Dalam Fatihah mana ada dengung kan? Dalam Fatihah ada dengung tak tuan-tuan? Ada dengung? Tak berani apa cakap bertanya Pak Imam. Dalam Fatihah ada tak dengung? Tuan-tuan sekalian, duk baca tuan-tuan sekalian, tiba-tiba keluar. Tengok apa Nabi kata. Nabi kata jangan ludah ke depan. Jangan ludah ke depan. Nampak? Itu nak buang chop. Bukan bersin. Itu pun Nabi tak bagi. Hang tunduk ke bawah atau ke kiri dan ke kanan atau buat macam mana. Nak bagi pi keluar. Ni Islam jaga tadi ni. Tapi hari ni kita tak peduli. Kita rasa menguap ini bukan perintah Tuhan untuk tutup. Sebab tu kita ngak dah macam badak tuan-tuan. Itu pun Nabi kata iblis masuk tuan-tuan. Bila kata iblis masuk, orang tanya pula kita, iblis boleh masuk kok mulut ke Ustaz? Tak boleh masuk kok lain ke? Dia tanya macam-macam kan. Tuan-tuan, macam ni lah nak jawab beria sangat. Kau ni dah macam Bani Israel. Kalau aku tak jawab ni kan kau tanya lagi. Baik. Dia mudah. Iblis boleh masuk kok mana-mana dengan izin Allah. Tetapi Tok Guru kata bagi perbandingan, bila hang nguap, maknanya hang jemput dia masuk. Bila hang jemput dia masuk, iblis tu cukup super power tuan-tuan sekalian. Nampak tak? Yang masuk ke lain tu dia masuk terpaksa. Dia masuk, dia usaha nak masuk, tapi hang pergi panggil, "Mai iblis, hai iblis." Dan macam Tarzan panggil, tuan-tuan sekalian, maka itu menjadi sesuatu yang amat kuat duduk dalam diri kita. Jadi tuan-tuan sekalian, menguap itu pun Allah suruh tutup dan bersin. Jadi inilah kesempurnaan Nabi kata ni. Bila hang menguap, tolong buat cara menguap. Kalau hang kerja jadi apa-apa pun, kerja sungguh-sungguh. Kenapa? Ia ibadat. Sebagaimana Allah perintah semayang sungguh-sungguh. Sebab semayang tu ibadat. Puasa sungguh-sungguh. Kenapa? Sebab puasa tu ibadat. Samalah juga dengan kerja-kerja lain. Kalau ini kita faham tuan-tuan sekalian, cantiknya Islam itu kan tuan-tuan kan? Itu dia benda dia. Jadi setiap kita ni kena fikir nak bagi elok. Bukan nak bagi pelingkup tuan-tuan sekalian. Nak bagi elok. Itu dia. Jadi bila datang perintah Allah Ta'ala, masing-masing kita fikir macam mana kita nak bagi elok benda perintah Allah Ta'ala ini. Jadi apa pun yang kita buat, Allah sangat cinta kalau kita buat benda tu elok-elok tuan-tuan sekalian. Ya? Baik. Inni lastu ta'milu ahadan hatta usyaritah. Bahawasanya aku tidak mengupah akan seseorang sehingga berjanji aku akan penuhkan ataupun mengupahnya. Baik. Hadis ni pula dia cerita tentang kata Nabi, aku takkan mengupah seseorang melainkan aku berjanji aku akan menyelesaikan janji aku tadi ni. Ini tuan-tuan isyarat bahawa jangan mudah janji.
Faham tak? Apa pun, daripada sekecil-kecil sampai sebesar-besar, kita selalu masuk motivasi mak bapak ke ibu bapaan kan. Jangan cakap bohong dengan anak-anak, jangan janji benda-benda hak kita tak tunai pada anak-anak, tuan-tuan. Kalau anak-anak yang tak erti itu pun kita tak boleh janji benda kita tak buat. Ni kan pula orang besar, tuan-tuan sekalian. Jadi hadis ini mengata, Nabi kata, aku takkan apa dia kata, aku takkan suruh orang, aku takkan mengupah seseorang buat satu benda, melainkan aku akan janji untuk bagi upah dekat dia. Maknanya apa yang kita janji, kita kena mesti azam nak buat. Kita tak boleh kata, aku dulu janji sesaja ya, aku ingat apa-apa kan. Tak, hang janji hang buatlah. Jadi sama juga dengan bini kita. Kita berjanji dengan bini kita, kita buat. Jangan kita mentang-mentang lah dia bini kita, kita pun buat ujung-ujung. Yang bimbangnya tuan-tuan, takut nanti tuan-tuan bini kita pun lupa, kita pun lupa janji tu. Siapa nak jawab depan Tuhan? Jadi cuba hampa ingat balik. Ada tak janji dengan bini mana-mana hak belum tunai? Ada. Kalau ada, malam ni settlekan. Settlekan. Apa janji kita? Kita nak berhenti merokok. Kita janji dulu. Jadi hampa kena buat lah. Tak boleh tangguh-tangguh, takut mati esok dosa. Tak? Itu dia pula. An Ibnu Ammar radhiyallahu anhuma, inna Allah ta'ala ya'jabu min sa'il yas'alu ghairul jannah wa min mu'ti yu'ti li ghairillah wa min muta'awwazin yata'awwizu min ghairin nar. Bahawasanya Allah Ta'ala khairan ia daripada seseorang yang meminta-minta ia akan lain daripada syurga, dan hairan ia daripada seseorang yang memberi-beri ia bukan kerana Allah, dan hairan ia daripada yang minta berlindung lain daripada neraka. Jadi Allah Ta'ala pelik. Allah Ta'ala kata, Nabi kata Allah pelik. Pertama, orang yang minta-minta, ya, tetapi tak minta syurga. Minta nak naik gaji, minta nak dapat bini, tapi tak ada nak minta masuk syurga. Pelik Allah Ta'ala. Kalau dapat bini pun masuk neraka buat apa? Kalau minta kerja, dapat kerja, masuk neraka buat apa? Minta jawatan, dapat jawatan, masuk neraka buat apa? Sebab tu Allah pelik. Yang lain hang duk minta, syurga hang tak minta. Macam pelik kan Allah kan? Sedangkan apa guna yang Allah bagi tadi ni kalau penghujungnya tidak membawa kita ke syurga? Kita nak anak, Allah bagi. Buat apa anak kalau bawa kita ke neraka? Buat apa jawatan kalau jawatan bawa kita ke neraka? Buat apa sihat kalau sihat tak bawa kita ke neraka? Tak bawa kita ke syurga. Sihat bawa kita ke neraka. Allah pelik. Yang lain boleh minta. Padahal yang hang minta tu belum jamin hang masuk syurga. Mintalah syurga. Nampak tuan-tuan? Baik. Yang kedua, Allah pelik juga orang yang memberi-beri tapi bukan kerana Allah. Jadi untuk apa? Kalau orang puji, berapa lama orang nak puji hang? Kita cari penat sesuatu benda, kemudian kita bagi bukan kerana Allah. Allah tak pandang, orang pun tak pandang. Nampak tak? Tapi bila kita bagi pada Allah, orang tak pandang pun tak apa. Tapi kita beri kepada atas nama atas sebab orang, bila orang tak pandang, kita akan kecewa. Betul tak makcik? Samalah juga. Kalau ibu-ibu, dia taat ke suami kan? Taat kerana Allah Ta'ala suruh taat, maka dia taat. Suami nak puji ke, suami nak bagi hadiah ke, tak ada dalam kepala kita. Aku buat ni sebab Allah suruh. Dia bagi, Alhamdulillah. Dia tak bagi pun tak apa. Nampak tak? Sebab apa? Yang dia nampak adalah Allah. Nampak tak? Sama juga dengan kerja tadi tu. Bila kita bekerja kerana Allah suruh. Saya ada pengalaman tuan-tuan. Dia ni ada master. Saya mana-mana cerita ke ni. Tak nak kerja sebab tak kenal dengan CJ dia. Mak dia suruh nasihat ke dia. Saya kata, mai, nasihat kalau boleh lah, tak boleh tu sudah pada Allah.
Saya pun tanya saja berkawan dengan dia lah. Tapi ternyata lah dia malu nak kerja kalau dia ada master. Kawan-kawan tengok kerja apa. Saya kata jangan fikir macam tu lah. Allah suruh hang kerja. Macam Allah suruh hang semayang lah. Anak. Okey, dia kata kalau gitu. Alhamdulillah. Hati dia lembut, dia pun minta kerja. Dapatlah jadi attendant minyak. Masa tu bukan macam sekarang isi sendiri. Dulu kita ada orang isi kan. Baik. Dia pun buat. Saya kata hang dapat kerja. Walaupun ada petiket apa pun buat kerja. Dengan niat Allah Ta'ala suruh. Bila niat Allah Ta'ala suruh, semayang jaga. Jangan khianat. Ini Allah Ta'ala suruh. Alhamdulillah tuan-tuan. Ialah Allah tu maha perkaya. Dia kerja attendant minyak, master dia tuan-tuan sekalian. Nah, tak lama 3 bulan je dia kerja. Pengurus dia kata hang jaga cashier pula. Naik gaji lah jaga cashier kan. Baik. Dia kerja. Last sekali tuan-tuan sekalian, bos dia kata, pak cik saya ni dah tak larat dah. Anak-anak saya semua perempuan lah, hang ambil lah Petropam ni. Dia pun tak ada apalah, dia milik. Tak, cuma bayar lah berapa dia minta. Itu dia tak cerita lah. Last sekali tuan-tuan tahu apa dia? Bos dia kata, lah ni hang ambil anak aku. Tuan-tuan, daripada seorang pembubuh minyak naik jadi cashier, dinantik sebagai pengurus, tuan-tuan sekalian, last sekali dengan anak-anak token minyak tu dia sapu. Hari ni tuan-tuan, dia dah buka 2 pam minyak dah. Nah, tu sebab bila aku berhenti kat pam minyak dia, free. Tu aku malas tu. Memang free punya. Ada. Jadi tuan-tuan sekalian, saya nak cerita tadi, saya kata betul tak? Saya kata dulu. Betul tak saya kata kerja? Bila hang kerja lillah, Allah dah tulis hang kerja apa dah. Sebab tu kita jangan pilih kerja. Allah tahu dah. Sebab tu kita jangan apa orang panggil, jangan hina pekerjaan orang. Ni kadang-kadang kita naik kereta tuan-tuan tengok orang sapu sampah. Ni abang, kata anak dia. Ni orang malas kerja, tengok sapu sampah. Tuan-tuan sekalian, kau tahu ke dari sijil apa? Kau ingat sampah tu kalau ada master PhD, kau tahu apa? Mana orang bawa Grab ada PhD? Jangan hina orang. Patutnya hang ajak anak tengok ni, syukur. Kalau tak ada dia sampah banyak kat jalan. Ajak macam tu. Bukan hina orang. Tuan sekalian. Jadi ini patut kita tanam kerja kau jangan hina kat orang lah. Kita ajak anak kita. Ni dah malas kerja ni jadi. Masya Allah. Hang tahu ke dia siapa? Silap-silap dia lebih mulia dan lebih tinggi CJ pada kita. Kalau nak kira CJ lah. Tapi yang penting dia kerja. Nampak tak tuan-tuan? Jadi ajak memuliakan orang lain. Jadi kerja Allah suruh, tengok Allah tulis dah tu, jangan kita pelik je. Pelik lah kata orang driver bas ni, macam mana dia kerja. Tak ngantuk, bawa kereta kita buat derah pun ngantuk. Dia dah lah bawa slow, bawa pukul 3-4 pagi tak mengantuk. Macam mana kan? Tak sadar pelik lah. Sebab tu kau tak jadi driver lori. Allah tahu dah di mana aku nak letak dia. Tak? Jangan nak fikir lah. Engkau settlekan kerja kau tu buat elok-elok. Dia mikir orang kepal. Macam mana jadi ustaz ni? Lari sini. Tak penat ke? Sebab tu kau tak jadi ustaz. Kau jangan fikir. Allah kata molek dah. Pelik kata orang bini 2 ni. Kita bini seorang tak terkawal. Dia bini 3. Sebab tu kau bini seorang. Kau jangan fikir Allah atur molek dah tuan-tuan sekalian tak? Jadi jangan hina orang. Nampak tak tuan-tuan? Jadi saya teringat kawan tu tadi ni kan. Alhamdulillah dia dengar. Terima kasih lah ustaz. Asal datang terima kasih. Padahal 15 tahun dah. Kau dah dapat anak dia. Kau dah pam anak semua. Pam Petropam semua. Tuan-tuan sekalian. Akhirnya kau dapat. Syukurlah ustaz. Terima kasih. Jadi begitulah tuan-tuan tak? Bila bunyi kelengkong tu maknanya kau faham je lah. Sempurnakan tugas kau, yakni kuliah maghrib sampai isyak. Ni sempurna dah, alhamdulillah. Takat tu dululah, berhentilah tuan-tuan sekalian ya. Jadi kita jumpa lagi pada waktu yang lain. Jazakumullah atas sumbangan lah tuan-tuan ya. Jadi rasanya surau ni tak pergi lagi sekolah saya kan. Tolonglah marilah lah. Saya berasa hati betul tuan-tuan tak datang tengok sekolah saya. Tiap-tiap bulan aku lancak derma, lepas tu hampa tak pergi sekolah aku.
Jadi ada suatu benda lah, saya harap sempurnakanlah niat saya ni sebelum saya tutup mata lah, tuan-tuan sekalian. Esok kalau apa pi, aku tengok apa kubur aku lah sekolah tu juga, insya-Allah. Jadi takat tu dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asrina al-insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq. Wallahu a'lam. Wassalam.